Imam Al-Junaid pernah ditanya mengenai ibadah. Imam Junaid, orang tanya dia mengenai ibadah. Maka Imam Junaid pun jawab, jika seseorang itu diuji, lepas tu dia terus marah. Dia terus marah. Apa-apalah, raja ke, ada anak dia meninggal ke, isteri dia meninggal, suami dia meninggal, apalah ujian yang ditimpa, dia marah dia. Itu tandanya Allah Ta'ala nak menghukum dia. Imam Junaid kata itu tandanya Allah Ta'ala nak siksa dia atas apa yang dia pernah buat. Atas apa yang dia pernah buat. Dalam dia marah tu. Yang kedua, kata Imam Junaid, apabila dia diuji, dia sabar. Dia sabar sebab dia tahu ada hikmah dia ni. Tak ada hikmah. Semua benda ada hikmah dia. Dia sabar je. Maka kata Imam Junaid, kalau dia sabar, itu tanda dia Allah sedang mengampunkan dosa-dosa dia. Apa anak dia kena penyakit ni, dia dapat penyakit ni, lemah-lemah penyakit lah. Kalau orang dah tua sangat tuan, ada sahabat makak ayah raya lah kan, dekat sekolah sihat sangat dah raya ni, jadi imam. Tapi baru ni dia disahkan kanser prostat tahap 2 dah. Dia memang dah kesnya dicek sikit je betul je, dicek tak lawat je. Bila berlaku kekerapan tu, pergilah cek. Kalau tak buat dia tu, pergi cek. Dan tu cek lah, macam dia dah scan ni, kan, haji bertahu dalam main lah, belum detail ni, baru tentu sah kan, dapat kanser prostat. Umur dah berapa dah? Dekat 70. Dekat 70 baru kena gitu. Kalau dia kata dia tak sakit lah, sakit benda lain, biasalah, macam mana tu nanti kita je lah kan. Tapi bila dapat penyakit kanser, benda tu je. Ada seorang imam ni, bukan imam lah, fikir lah. Dia penyakit lain, dia penyakit sakit jantung, penyakit jantung. Sakit jantung tu, sakit jantung, kan. Ujian kalau dia sabar, ada hikmah ni Allah nak bagi dekat kita. Sabar tuan-tuan. Ini orang marah, ujian lagi hari ni ustaz. Dia ambil. Habis pula ujian lagi ustaz ni. Sebab tu ada hadis, jangan mencela hujan. Jangan mencela hujan. Sebab hujan ni rahmat. Kata hari ada orang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, doalah tempat kita ni dah lama sangat kemarau, tak ada air, tak ada hujan ni. Doalah ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun doa. Hujan dah lama. Dengan izin Allah, berkat doa Nabi, dengan doa turun hujan. Allah, ini Nabi. Daripada kalau tuan-tuan pergi dekat Mekah, Madinah, dia punya awan dia tu, dia tak macam dekat Malaysia. Awan kita ni dia tebal tau. Dia nampak tebal. Kalau pergi dekat mana, awan dia tu nipis. Kalau panas, dia tu panas pedih sikit. Kalau panas dia tu pedih sikit dia kulit kita. Kita ni kalau panas kita boleh tahan lagi, pergi relax, buat kerja, angkat nombor, relax je. Dekat sana tak apa tahan. Panas dia 40, 50, panas dia tu. Jadi awan dia, lapisan ozon dia tu dah nipis. Itu jauh tu, beratus ribu kilometer matahari kan. Bagaimana pula terdekat besok dekat akhirat ni dengan amalan tak ada ni, Allah. Apalah. Jadi bila hujan turun, banyak pula hujan turun sampai banjir. Maka datang pula sahabat tadi, ya Rasulullah, tolonglah doa pula, berhentilah hujan. Tadi hujan banyak sangat sampai banjir pun kan. Maka Nabi pun berdoa, hujan pun berhenti.
betul-betul. Oh ini apa? Itu yang imam-imam baca tu, Allahumma hawai lana wala alaina tu, ya Allah turunkanlah hujan itu di sekitar kita kami, maknanya di bukit engkau. Maknanya hujan ni kalau kita doa tu betul dia boleh gerak pula dengan izin Allah, gerak pergi tempat lain, bukit, kita tempat yang perlu je. Kan? Sebab tu baru ni kena buat munajat. Munajat ni supaya apa? Zikir lama sikit. Bila imam zikir lepas semayang tu, kau sama-sama Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kenapa nak ampunkan dosa kita banyak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang baru ni buat munajat kan? Subhanallah. Setengah jam sebelum solat, mula dah start munajat. Tubana ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubana ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubana. Munajat setengah jam. Subuh pertama 2 minit, 9 minit baca munajat betul ya. Kita ampun insya-Allah. Baik. Yang ketiga kata Imam Junaid, apabila seseorang itu diuji. Tadi dia sabar. Yang ketiga dia redha. Dia redha. Diterima. Redha ni diterima je. Tadi sabar lagi. Yang ni dia redha. Allah dah takdirkan dia kata sabar. Ya, rumah habis hanyut jahit, kereta tertelas habis, motor habis tinggi dah motor. Kawan saya cerita, Ustaz, motor letak tinggi dah. Ini motor tu habis bayar belum? Beda Ustaz, motor saka. Motor lama, motor letter, motor lama ni. Harganya mahal lah kalau simpan lah motor lama tu. Kalau letak habis tinggi dah, tak jangan hanya letak jahit. Ada orang cakap, Ustaz, selama ni kau dengar ceramah je, Ustaz kamu ujian harta itu, pinjaman rumah itu semua pinjaman. Ya, memang betul Ustaz. Tadi dia dah kena, memang rasa dah betul-betul lah Allah pinjam betul. Dalam baru beli kereta 2 bulan, bulan ketiga hancur jahit. Habis Ustaz, kita bersyukurlah. Allah Akbar. Ada tempat tak kena, ada orang tak terusik sikit pun, tapi tengok dalam media sosial, tengok Allah Akbar. Sebab itulah dalam keadaan macam ni, musim-musim orang ramai bersedih, maka sembunyikan kejap, keseronokkan kita. Ada orang pergi cuti kan, ada orang pergi lana, ada orang buat dapat pergi umrah, ada orang nikah kan, Datuk Mahathir kahwin dengan Reza Helmi, suka sangat. Tengok kan, kalau mana sangat nikah. Yang baik tu tanyalah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Habis itulah. Berapa ada orang meninggal anak dia hanyut jahit, lemah sedih kan. Macam tanya juga dah, gambar ke penak. Lampau-lampau kan, orang lain tengok menyampah. Sebab tu lah dalam media sosial ni, yang bagus-bagus, yang tak bagus, rosak. Rosak apa? Rosak diri kita. Sebab tu lah kalau tuan-tuan tengok yang ahli putih tu, apa nama dia? Habib kan? Dia orang ni kan? Tengok. Kan dia tutup, rumah dia tutup. Jadi wartawan tanya, kan, kenapa tutup muka tuan Ustaz? Tuan isteri kenapa tutup? Kenapa? Apa dia jawab? Dia kata, isteri dia hanyalah untuk tatapai suami. Kenapa? Tuan tengoklah yang berselubung tu. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, yang berselubung tu, tapi wanita lah, wanita polis perempuan dekat Mekah. Tak boleh haram. Tuan masuk, ada jumpa polis dia, memang pakai gitu.
Kalau pergi tengok ada pakai itu. Itu bekerja. Dia tanya kita haji, dia kata nak check bag. Check bag lah, takut ada lighter pun dia boleh bawa lighter pun, boleh sabit kan dalam. Boleh harap buka-buka takut ada lighter ke apa kan. Dia nak check bag. Takut apa-apa kan. Sebab ada kes dulu kan, orang nak bakar rambut apa, ayam kan. Syiah ya. Allah Allah. Lepas tu lah bila dia nampak orang Pakistan pakai beg kecil tu, memang dicek je. Dia tak bagi. Kalau orang kita, lepas lagi. Boleh turun sampai ke lembah dan sembahyang di depan Kaabah. Ini Malaysia. Orang Malaysia special sangat. Kat sana tak pernah ada kif-kif yang macam tu. Kalau kita jangan. Kat sana wanted. Bila ada kif orang Arab tu sangat. Yang lama-lama. Gitu. Baik, yang ketiga kata Imam Junaid tadi, Ar-Ridha. Ya Allah, aku rida ya Allah. Baru ni taat dia kata apa? Inilah ujian kita. Kata abuse, dia kata apa? Kalau kita tengok ya Allah, umur kau tak terdekat katanya lah. Buat umur kau tengok hanya gitu. Boleh air kita tengok Allah Akbar. Ini betul-betul realiti. Allah nak tunjukkan kita. Ada setengah hanya kata inilah bahasa. Allah Ta'ala nak bahasa kita. Allah Ta'ala nak uji kita. Bawa air. Kalau tuan-tuan tengok umat terdahulu dengan hujan batu, ya, dengan api turun dari langit, kusangkakan hujan. Gelap je awal, rupanya api yang turun dari langit. Terbayang. Banjir ni kira lembut lah, sikit-sikit, kan, sikit-sikit. Bila air nak naik, tak nak pergi pindah. Bila air dekat bomba ni lah, baru lah kata mana bomba, mana pindah. Masa air dah sini, bawah ni tak nak pindah. Pindah. Boleh lagi ni, sebab kita sangka Allah uji kita parat. Ni je. Besok naik malu terus ni. Boleh lah kalau kamu duduk atau bomba. Yang menuduh kata bomba tu tak buat kerja, bukan secara individu nak jaga orang je, dia jaga ramai orang. Bila ada arahan berpindah tu, pindah lah. Itu pergi pindah. Sampai dah tu, duduk akan umur. Masa tu tak ready dah nak selamatkan baju, memang pakai 4 minit kan. Allah yang rakyat tu lah, tengoklah kamu. Kita pun tengok yang umur, pakai 4 minit je. Bomba. Bomba tu lah yang memang penyelamat lah. Siapa sanggup buat kerja menjadi tak sanggup kan. Itu yang macam-macam cerita. Ya, Allah uji kita di sebalik. Ujian yang besar ini perlahan je. Itu banjir. Sikit. Sampai masa ada orang yang tak ni, maka Allah Ta'ala hadiahkan dia mereka. Baik tuan-tuan, hari ni kita share satu hadis, ya, hadis yang ke-6 dalam kitab Peristiwa Akhir Zaman dalam bab akhlak mulia. Hadis ini tajuk Sabar apabila susah, syukur apabila senang. Daripada Abi Yahya Syu'aib bin Sinan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh baik nasib orang yang beriman, kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan. Dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi mereka yang beriman. Apabila mendapat kesenangan, maka dia akan bersyukur. Maka syukur itu baik baginya. Dan apabila ditimpa musibah, maka dia bersabar. Maka sabar itu baik baginya. Ini hadis. Kita tahu hadis. Maka ulama sebut orang mukmin ni, orang yang beriman, ialah orang yang bertuah dalam hidupnya walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai ujian. Mana kita lahir je, mau kita lahir dengan kita, tak tulis dah ujiannya. Masa kecil ujiannya apa? Tuan pernah tanya tak dulu? Masa mak ada kan? Mak kalau ada yang ada sekarang, dia tanya macam mana mak lahirkan saya dulu. Mana keadaannya? Susah ke senang? Ada mak jawab, yang awak ni senang, yang awak ni payah. Mak dulu kejam nahan awak. Ada seorang ibu tu, dia tak rasa apa-apa pun lahirkan anak dia, semua senang. Allah. Ya. Ibu Fatimah Az-Zahra, anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Az-Zahra melahirkan anaknya tanpa ada darah.
Bayangkan. Sebab Fatimah tanya Rasulullah, tanya ayah dia, ya Rasulullah, masa lepas lahir dia tak ada darah nifas. Tak ada darah nifas. Masa tengah tak ada darah. Maka Rasulullah suruh dia solat. Sebab tak ada darah. Bayangkan, ini hebat kan? Tak ada darah. Tak ada darah, kena ada. Tunggu dia habis darah. Ni hebat. Fatimah di antara yang memang hebat, lahirkan anak tak ada darah. Kita yang biasa ni normal ada. Ini nak katakan kemuliaan keturunan Nabi SAW yang Allah jaga. Maka Fatimah boleh solat macam biasa. Esok tu lepas lahir boleh tunai dah tu apa. Maka hidupnya selalu tenang dan tidak banyak masalah. Ya, ada mak ni kalau anak ni dia kata, awak ni masih kecil gini. 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Kan? Mesti ada setiap ujian anak tu. Umur dia 10 tahun, tingkatan 3, tingkatan 5. Dah HPS tu, mesti Allah tak dah aturkanlah ujian dia. Macam mana ni esok ni? Akhirnya, esok dia jaga mak dia tak? Yang mak marah sangat ni. Contoh ni kan. Yang mak marah ni, yang kurang cerdik sangat ni. Tak berada tak tinggi sangat ni yang mak marah sangat ni. Itu yang jaga mak. Saya ada kawan orang dia masa boleh peringkat orang yang kuat main kat sekolah. Sampai kata 4, kata 5 dari kereta tu tolong. Tapi bila dah form 5 ni dia ada kesedaran lah. Kata 5 dia ada kesedaran, dia pergi belajar pondok dekat Terengganu dia belajar. Dia ni bila dah kesedaran ni, dia baik pula dengan tok guru tu. Sampai tok guru tu ambil dia jadi anak angkat Allah. Ini kesedaran kata ya, Masya Allah. Doa mak ayah kita terus, walaupun anak silakan terus dia doa. Ya, lepas tu bila baik pula dengan tok guru ni, tok guru ambil anak angkat. Tok guru ajak dah. Dia ni dah baik sangat nikah dengan anak dia. Tapi dia tak nak. Dia kata apa? Dia nak belajar lagi. Nak belajar lagi. Tapi dia dah balik, dah habis belajar situ. Dia balik ke kampung halaman dia. Dia khidmat sebagai guru mengajar ngaji je. Khidmat ajar ngaji, ajar surah tu lah. Dan dia kahwin dengan wanita pilihan mak dia. Lepas tu dia ni setahun je lepas kahwin dia meninggal muda. Meninggal muda. Dan mak dia cakap apa dekat dia? Dia apa ni? Dengar mak dia kata, awak ni baik sangat dah. Moh, dia kata, panggil Moh Musa Fizan. Moh, awak ni baik sangat dah. Awak jaga mak betul dah. Mak reda lah awak pergi. Nangis awak di tepi dia. Mak dia kata, bukan senang tuan-tuan. Kita nak dengar seorang ibu cakap gitu ke kita ya? Allah. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah letak pada ridha mak ayah. Allah. Ya, saya dengar ni. Dulu kalau kita tahu dia nakal ke mau tak baca. Tapi kita tak boleh hukum orang. Dia awal sekolah dia nakal rupanya. Suka dia Allah nak bagi. Sebab apa? Mak dia ada tau. Mak dia Allah dia meninggal sebelum umur 40. Umur dia tak ada saya 37, 38 tu lah. Tapi memang dia datang tengok dia punya dahi dia ada keringat penuh. Ulama sebut kalau seorang itu meninggal dalam keadaan dia ada tanda peluh dia. Bukan orang ambil air spray kat tinggi begitu. Bukan gitu. Mudah tangan ambil spray air gitu dah. Ni sendiri dia keluar gitu. Original keluar gitu. Tengah ulama kata kenapa dia berpeluh? Sebelum dia dicabut nyawanya, ya, Allah perlihatkan dia sekejap taman syurga. Sikit dia Allah tunjukkan dia. Maka dia terkejut. Dia terkejut. Maka dia masa terkejut tu lah keluar dia punya peluh. Sebab dia kata tak sangka ni cantik je tempat yang aku nak gini gitu. Gitu lah ulama sebut lah. Kenapa ada peluh-peluh tu? Sebab terlalu terkejut. Ajib orang kata. Orang putih kata, orang kampung kata amazing. Gitu. Dia kata Allah.
layak ke aku pergi tempat yang macam benda yang tak dapat pernah dilihat dalam akal manusia. Itu dilihat. Tiba-tiba dia tunjukkan. Terkejut. Wah. Gitu. Terkeluarlah tanda-tanda husnul khatimah. Gitu tuan ya. Tenang ya. Ni minta dengan Allah. Minta juga setiap kali jumpa mak ayah kita dalam kesempatan, ya, doakan hari ni, doakan anda ni, doakan. Tengah ada ni boleh cakap. Tengah tak ada boleh buat. Boleh post doa. Ya. Kalau mak kata andai ibu bapanya hari ni disiksa, dikubur, lepas tu anak dia solat, ya. Lepas anak solat, anak dia baca doa, ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah saya. Hari itu ayah dan mak dia tak kena seksa. Inilah makmur. Sampai tahap itu. Doa anak yang salih. Waladun salihun yad'u lah. Ini hebat doa. Doa ibu bapa tu paling simple lah. Dalam kata untuk selamatkan ibu dan ayah. Kalau kat dunia semakin sihat tubuh badannya, boleh bekerja walaupun banyak penyakit. Ya tuan ya. Pasti banyak penyakit tapi alhamdulillah boleh lagi noai getah jadi jaga kahwin. Ya wajib tu tengok saya jumpa pakcik ni. Hanya juga di umur kat 80 lah. Benda amalan benda tak ada sangat biasa-biasa je tu. Tidur lepas subuh jangan. Tidur lepas subuh jangan. Sempit rezeki, pendek usia. Banyak orang kata, oh tak boleh je. Kalau letih sangat, jangan baru pula. Letih sangat pun lepas pukul 8 dia buat. Saya banyak orang tua kata kalau lepas pukul 8 tu, boleh lah. Tapi kena fikir banyak. Fikir. Astagfirullah 100, selawat 100, Subhanallah yang hadis, Subhanallah yang azim 100. Mana melepasi zikir-zikir tadi. Barulah bertidur. Kalau dah tidur sangatlah. Jadi dah boleh elakkan tidur lepas tu. Ya. Baik. Mereka memiliki ketenangan jiwa yang diburu oleh yang mencari kepuasan hidup dalam dunia ini. Namun mereka pasti tidak menjumpainya kalau bukan dengan iman. Allah. Ya. Senangnya seseorang itu rupanya dia mempunyai iman. Iman itu ada lagu iman itu tak dapat diwarisi. Ya, al-ayah Pak Imam itu anak imam. Al-ayah seorang ustazah belum betul anak tu ustazah. Kan? Belum tentu. Tapi genetik ada 10% 20%. Belajar mana? Online ngaji. Ayah tu ustaz. Dia suka ayah tu ustaz. Bukan mantan puteri kita. Apa? Allah Al-Adawi tu dia anak cucu pada tu. Kan? Bila dia cakap tu memang ada gaya ustaz. Di antara menteri yang ijazah pengajian Islam, Falah. Lain semua luar negara. Universiti apa dia, tak tahu nama universiti tu. UK, semua UK. Dia berhenti. Orang dia Falah dia. Universiti pengajian Islam. Universiti Melaya. Bahagian Fakulti Pengajian Islam. Masya-Allah Ini maknanya kita ada lah orang begitu. Kepuasan hidup dan ketenangan jiwa hanya dinikmati oleh orang yang benar-benar beriman. Hati mereka tenang dalam menghadapi berbagai-bagai keadaan. Apa yang dibuat hari-hari dia rasa sangat tenang. Ya, masya-Allah. Sebab dia letakkan Allah Taala di dalam hati dia. Ada masalah apa dia buat. Itu bukan tenang. Ini mudah. Kalau Allah Ta'ala test dalam hati kita, apa yang kita buat tu rasa tenang, kita yakin Allah Ta'ala ada. Hari ni dapat menjaga sikit pun tak kisah. Dapat banyak, alhamdulillah boleh kongsi-kongsi, share-share dengan surau ni. Nak buat lagi apa-apa, pembangunan ke apa ke, kan? Kuliah ke apa-apa, InsyaAllah. Baik. Apabila mereka berada dalam suasana yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menggunakan nikmat itu akan mencari keredaannya. Macam hari ini orang kaya diuji hartanya.
Tengok musibah banjir, tengok dalam ekor ni ada 100,000, 200,000. Main 1,000 sikit juta, 10 juta, 20 juta, aset banyak. Tengok musibah banjir. Tengok ekor ni, yayasan ni, yayasan Maghfirah, yayasan Al-Fatih, yayasan Al-Baghdadi, banyak yayasan buat program NGO. Ya. Hari besok tak ya apa? 6 hari bulan. Hari Khamis pagi 5 hari bulan yang orang sampai daripada AADK Kedah, baru ni Kelantan datang. Mesti banjir lah, tapi datang siap. Datang dia siap, tak kena tak mesti, betul orang semua dah mesti. Jadi bawa bantuan, barang-barang dia semua, lori-lori datang. Packing kat sini, dekat Masjid Bakar dengan packing. Lepas tu hantar. Jadi tuan-tuan kalau ada orang yang musibah banjir tak dapat apa-apa, tuan beritahu saya. Kita bagilah berapa ribu benda dia nak. Okay. Apa yang sampai hari Khamis ni, air Abu dia sampai, dia tidur sini. Hari Khamis pagi tu ada kuliah subuh khas kat Masjid Bakar tentang kelebihan berkhidmat dengan masa banjir. Khamis pagi tu Masjid Bakar. Tak silap saya ada 500 orang dapat. Tak silap saya daripada Kedah. Orang Kedah datang sini nak tolong. Orang nak banjir kedua dah. Dia datang dulu. Tak betul. Yang datang pun ni dia ke Kelantan. Masa tu jeli naik air dah. Dia kata, Ustaz tak betul Ustaz, kita tak boleh jeli. Kita tak faham balik tak apa. Jadi kita tolong orang faham. Tengok dia bagus dia orang ni. Itu yang di Kelantan. Ni datang lagi kata. Berapa kenderaan saya tak tahu orang mana. Tapi banyak kenderaan lah. Dia kena cerita Datuk Pengarah turun juga. ADK yang pengarah turun juga. Baik. Apabila mereka dalam suasana yang penuh dengan kenikmatan, senangan mereka akan bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat itu mencari keredaannya baik untuk kegunaan diri mereka sendiri atau untuk kebaikan orang lain. Sebagai sedekah. Hari ni ditolong orang basuh, ditulis. Jangan cari siapa orang-orang yang rumah dia boleh cuci lagi, beritahu kawan nak Allah, tolonglah meringankan beban, kan? Bukan menambahkan beban. Di rumah orang tak bawa barang, ada ni tak barang-barang? Tak minta lah, datang bawa barang. Datang tu dah bawa barang nak kemas. Jangan minta tuan rumah kemas, tuan rumah kan habis yang ni barang nak minta dia. Awak datang tu bawa barang, skop ke apa ke, kan? Benda-benda yang Terengganu tu bawa apa? Biru, banyak biru, lori kokong. Itulah bawa barang datang. Bawa barang. Lepas sini memang tak ada barang. Kita bawa barang nak tolong orang, tengok. Sediakan barang. Apabila berada dalam kemiskinan ataupun kesusahan, mereka akan sabar menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang redha dan berlapang dada. Bila tuan-tuan dengar tuan rumah ni cakap apa? Dia ustaz apa dah awal tempat kawan tak pernah kena. Nanya ni. Dia kata begitu. Jadi tuan-tuan, itulah tuan-tuan tabur ke dia pula. Inilah sebenarnya Allah nak ada kita redha. Allah nak ada kita berlapang dada. Sebab Allah nak bagi redha dia. Kalau kita diuji, kita redha. Ya Allah, aku redha. Maka Allah berkata, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Masuklah syurga aku dengan redha aku. Dia tak masuk syurga dengan pahala kita, solat kita. Belum tentu Allah terima. Solat kita tak tahu. Kita nak dapat redha Allah ni. Khidmat dengan masyarakat, dengan ibu ayah kita, adik-beradik, jiran tetangga, Allahu Akbar. Khidmat. Ini yang kita buat ni. Baik. Adapun orang yang tidak beriman. Ni tadi kita orang beriman apa? Ya, berapa? 835 kan? 829. Ini. Adapun orang yang tidak beriman, mereka akan selalu berada dalam keadaan yang tidak baik. Allahu Akbar. Tak jauhlah kita daripada tak beriman ni. Ya, tak beriman ni rasa tak malas solat, semua dah tak solat, rasa tinggal solat. Ya, semua benda lah. Semua benda baik dia rasa ada je. Halangan, tu paling takut. Maka selalulah berkeadaan tidak baik orang ni. Ni ulama. Kerana apabila berada dalam kenikmatan dan kesenangan, mereka akan lupa diri. Ini paling takut jadi orang yang lupa diri. Tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala
yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kesenangan sehingga mereka sanggup bertindak kesuka hati untuk menggunakan nikmat tersebut mengikut hawa nafsu dan syaitan. Alhamdulillah ya. Semua kita dijauhkan daripada lupa diri daripada nikmat Allah ya. Maka ulama sebut lagi, maka nikmat Allah itu digunakan untuk ni orang tak beriman tadi, membazir, membuat maksiat, bermacam-macam perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Apabila berada dalam keadaan fakir dan miskin atau susah, mereka akan bertindak liar, tidak terkawal ya, kadang-kadang terdetik dalam hati untuk mencuri dan merompak. Tapi kalau ada darurat macam kes baru ni tu kan, yang si Umaydin kan, itu bagi makanan je tuan-tuan. Ini bahan apa tadi? Apa juga kan? Apa boleh goreng? Ni maknanya kalau bila darurat tu berpada kadar. Contohnya masalah dalam hutan tu, ada khinzir je yang boleh makan, tapi takkanlah makan sampai melampau-lampau, makan sekadar nak hidup je. Amat sama macam situasi tu, darurat tu ambil sekadar nak hidup je, bukan ambil tu. Oh ni kalau barang dah tu, sudah halal lah. Sudah halal, apa lagi? Kita tampung satu. Itu orang boleh kata tu, sampai kicik kau keluar. Ya ada apa? Ada apa nak kena tu? Nak kena pancur tu, nak tengok scene tu. Ada apa kata? Sampai licin kau kebar. Memang dia kebar betul. Dia kata apa? Lampu tu pun tak boleh nak. Lampu ni kalau kau tak pandang lampu, aku lampu pun aku kebar dia. Aku tu pun tak boleh nak ada lampu. Itu mana berpada-pada lah. Kadang boleh hidup lah. Ya, mana bantuan lambat turun, itu ramai lah dalam kesusahan. Memang betul kata tak makanan, kata apa gitu mati. Itu tak apa lah. Tapi berpada-pada dan merompak atau sekurang-kurangnya yang tak beriman tadi mereka merasa tidak puas hati, tidak puas hati dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan. Kita tanya kenapa Allah, kenapa Allah. Tak boleh tanya. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam atas setiap keadaan, walaupun tersandung batu Allah. Ambil batu sakit ibu jari, sakit kuku ni kena sandung batu, sakit Allah walaupun sandung batu, puji Allah. Allah nak bagi pahala. Maka kedua-dua keadaan ini adalah tidak baik bagi mereka. Sebab apa? Tak puas dengan Allah. Allah Ta'ala gitu. Yang untung awak ustaz rumah tinggi tak kena. Dia nak kena juga. Dia tak kira untung. Dia orang pansa, orang nak tak kena tinggi. Kau boleh lah haji tau kan. Tapi kalau Allah nak buat, apa dia kena juga. Gegar sikit je, biar untung boleh jatuh juga. Kan? Jadi setiap orang diuji. Ada orang diuji gini, ada orang diuji begini ya. InsyaAllah kita dah lebih 2 minit kan. Mudah-mudahan hadis yang kita baca tadi dapat dimanfaatkan, kita menjadi orang yang sabar ya, yang redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan hari ini kita bertambah iman. Bila seorang itu bertambah iman, mudah-mudahan Allah Ta'ala bila kita di kalangan ahli-ahlinya, iaitu ahlullah, bangkit di kalangan orang-orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.